Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan diri saya serta ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Syazana Miti Sahidan, nombor matriks KID 21040407 dan ahli kumpulan saya Nur Eliana binti Munzai Nizam, nombor matriks KID 21040406 dan kami daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 9 April semester 3 tahun 2021. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnianya pada hari ini dapat kami mengupaskan tajuk tugasan berkaitan pergolakan rumah tangga iaitu nusyuz dalam subjek Undang-Undang Keluarga Islam. Dalam pembentangan ini, kami akan mengupas secara terperinci lagi yang terdapat dalam tajuk nusyuz seperti pengenalan, takrif nusyuz, hukum serta dalil nusyuz, cara penyelesaian kedua-dua pihak dan kesimpulan yang terdapat dalam tajuk nusyuz ini. Jika diteliti dengan lebih mendalam, konflik bukanlah satu isu yang asing dalam kehidupan berumah tangga. Lebih-lebih lagi dengan suasana masa kini. Pasangan banyak terdedah dengan unsur-unsur negatif yang boleh menjurus ke arah tersebut. Sejak akhir-akhir ini, isu keruntuhan rumah tangga semakin menjadi-jadi sehingga membawa kepada peningkatan kes penceraian yang semakin serius. Namun, setiap konflik rumah tangga tidak semestinya diakhiri dengan penceraian kerana masih terdapat kaedah-kaedah lain yang dianjurkan oleh Islam bagi mengembalikan semula keharmonian rumah tangga. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya konflik dalam rumah tangga. Kadang-kala, ianya berpunca dari pihak isteri nusyuz isteri atau suami nusyuz suami atau kedua-dua merupakan punca kepada timbulnya konflik. Perkataan nusyuz telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali yang memberi pelbagai maksud daripada segi bahasanya. Ia begitu sinonim dengan sikap isteri yang ingkar atau tidak bertanggungjawab terhadap suaminya. Namun, hakikatnya nusyuz juga berkemungkinan berlaku pada suami, iaitu suami yang tidak melaksanakan tanggungjawab, tidak menunaikan hak-hak isteri dan tidak berlaku adil dalam berpoligami. Selain itu, apa yang dimaksudkan dengan nusyuz ini sebenarnya? Menurut kitab Al-Fiqh Al-Manhaj, nusyuz bermaksud derhaka dan tidak taat. Isteri yang nusyuz ialah isteri yang menderhakai suaminya dengan mengingkari ketaatan terhadap suami yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa alasan yang diharuskan syarak seperti tidak mentaati perintah suami atau keluar dari rumah suami tanpa keizinannya atau tidak membenarkan suami memasuki rumahnya atau tidak mahu memasuki rumahnya atau tidak mahu memasuki rumah suaminya atau seumpama dengannya. Lain daripada itu, menurut Ibnu Faris pula, perempuan yang nusyuz ialah yang menderhakai suaminya. Secara mudahnya, boleh kita fahami bahawa nusyuz itu berlaku apabila isteri atau suami mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap satu sama lain dengan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana yang difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati tahaffuna nusyuzahunna. Yang bermaksud dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka iaitu nusyuz. Seterusnya, hukum berkaitan nusyuz pula, perbuatan nusyuz oleh isteri adalah haram. Ia adalah satu daripada dosa besar. Ibnu Hajar Al-Haythami mengira nusyuz termasuk dosa besar yang telah diputuskan oleh ramai para ulama. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alaiha la'anashal malaikatu hatta tusbiha." Yang berbawa maksud, apabila suami mengajak isteri tidur bersama-sama, isteri tidak mahu datang dan suaminya tidur dengan perasaan marah, malaikat melaknati isteri itu hingga ke pagi. Terdapat satu lagi hadis yang juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana allazi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yardu anha. Maksudnya, demi dia yang jiwaku di tangannya, tiada apa yang berlaku apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya enggan kecuali dia yang di langit akan murka ke atasnya, sehingga suami berkenaan reda terhadap isterinya. Berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang telah dinyatakan di atas, jelas menunjukkan bahawa perbuatan nusyus adalah sangat ditegah oleh agama Islam. Di samping itu, saya beralih ke bahagian seterusnya. Bagaimana nusyus ini boleh berlaku? Sebenarnya, isteri telah pun dikira menderhaka terhadap suami apabila dia tidak lagi taat serta ingkar terhadap suaminya. Sebagai contoh, isteri keluar rumah dan bermusafir tanpa sebab dan izin suaminya. Isteri tidak membukakan pintu untuk suaminya masuk. Isteri enggan membenarkan suami menyetubuhnya tanpa sebarang keuzuran seperti sakit, dan suami mengajak isterinya bersama tetapi dia tetap sibuk dengan tugasannya, dan seumpamanya. Seterusnya, saya memberikan penerangan yang selanjutnya kepada ahli kumpulan saya, iaitu Nur Eliana binti Munzai Nizam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan tersebut. Okay, cara-cara mengatasi seorang isteri yang nusyus ni, dia ada 3 langkah. Okay, di dalam kitab Kifayat Al-Ahyar lah, dia menjelaskan bahawa ketika seorang isteri telah nusyus, maka hendaklah dinasihati. Kalau tidak mahu mendengarnya, jadinya suami itu boleh mengasingkan tempat tidur. Dan juga jika langkah tersebut tidak berjalan, maka suami tersebut dibolehkan untuk memukul isterinya. Okey. Yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan menasihati? Okey, dalam kita menyingkap persoalan isteri nusyus ni, langkah pertama yang ditawarkan dalam Al-Quran adalah dengan memberi nasihat secara bijaksana kepada isteri yang nusyus. Okey, dalam sebuah rumah tangga, kita perlulah berbincang sesama pasangan segala masalah yang timbul agar timbulnya rasa agar terbinanya suasana musyawarah dan juga demokratik di dalam kehidupan berumah tangga tu, dan juga sekaligus dapat memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima segala kekurangan pasangan masing-masing, saling menghormati pasangan kita punya perasaan, keinginan dan juga menghormati peribadi masing-masing, saling mempercayai dan juga saling mencintai kerana wujudnya toleransi, kita berbincang, kita tanya jika mempunyai masalah ataupun sebagainya. Langkah kedua ialah jika dengan cara menasihati tidak jalan, sang suami boleh mengambil alternatif untuk mengasingkan tempat tidur. Okey, mengasingkan tempat tidur ni tidak semudah yang kita sangka. Okey, mengasingkan tempat tidur ni adalah bertujuan untuk memberi pengajaran kepada isteri. Okey, tempoh maksima untuk pengasingan tempat tidur ni adalah 4 bulan. Okey, kerana jangka waktu 4 bulan ni adalah batasan maksima untuk sang suami tu mengasingkan tempat tidur lah. Okey, mazhab Hanafi berpendapat bahawa mazhab Hanafi berpendapat bahawa isteri boleh menuntut kepada suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, kerana kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri. Maksudnya kat sini isteri juga mempunyai hak untuk meminta melakukan perkara itulah. Okey, sebaliknya jika isteri tersebut itu meminta
haknya, jadinya sang suami wajib untuk memenuhinya lah. Dan juga melalui mazhab Maliki, ia berpendapat bahawa melakukan persetubuhan adalah kewajipan suami isteri kerana tidak ada keuzuran ke atas kedua-duanya lah. Okey. Lepas tu dia berpendapat bahawa menjauhi isteri dari tempat tidurnya merupakan pengajaran. Okey, jika kita dah nasihat, kita dah asingkan tempat tidur, tak jalan juga. Okey, langkah terakhir ialah dengan cara memukul. Apakah, mesti kita tanya-tanya, memukul tu dari segi umumnya mesti kita macam rasa benda tu sesuatu perbuatan yang kasar. Tetapi kita kena ingat segala perbuatan yang kita lakukan perlulah berpandukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya daripada ayat Al-Quran ni, Bismillahirrahmanirrahim, wahus biyadika dir'san fadribihi wala tahnas inna wajadnahu sariban ni'mal abdu innahu awwabun. Yang bermaksud, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati ia, yakni Ayub, adalah seorang yang sabar dan sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Okey, kat situ jelaslah bahawa kita ni langkah terakhir ni, memukul ni juga mempunyai syaratnya. Syaratnya suami ni memukul isterinya untuk memberi pengajaran. Contohnya seperti kisah Nabi Ayub yang memukul isterinya kerana telah melanggar hak-hak suami. Okey. Dari ayat yang saya bacakan tadi juga menunjukkan tentang dibolehkannya memukul isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai pengajaran. Maksudnya suami ni dia boleh memukul, tapi ada had batas hanya untuk memberi pengajaran. Maksudnya suami tidak boleh mengikut baran ataupun marah mereka. Macam tu. Walaupun syariat dia membolehkan suami memukul isteri yang nusyuz, tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan Rasulullah yang menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya pemukulan tersebut. Contohnya macam pemukulan tersebut tidak menghina darjat isteri tersebut, tidak menjatuhkan martabat isterinya dan juga tidak menyakiti isterinya ataupun melukakan isterinya. Kat situ kesimpulannya kita dapati yang terdapat langkah-langkah yang kita boleh elakkan supaya isteri ni insaf ataupun jauhi perbuatan nusyuz, iaitu dengan menasihati, mengasingkan ranjang dan juga memukul. Okey, kat sini memberi nasihat kepada isteri bukan hanya menggunakan kekerasan, tetapi sebaliknya kita perlulah berpandukan segala apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, As-Sunnah. Okey, dengan ini berakhirlah sudah perkongsian kami, iaitu saya dan juga Nur Syazana, mengenai isteri yang nusyuz. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.